Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat kembali kepada siri perbincangan berkenaan dengan minda CEO. Hari ini saya nak sebut sedikit berkenaan dengan apa yang sedang berlaku di Ukraine, tentang pencerobohan Rusia ke dalam Ukraine, dan ini telah menarik perhatian Amerika dan juga sekutunya NATO. Tapi bukannya saya nak bincangkan berkenaan dengan peperangan. Apa yang saya jangka sedang berlaku di negara-negara terlibat ialah mereka akan membuka bilik-bilik perang ataupun war room masing-masing. Apakah sebenarnya war room ini dan bagaimana ianya dapat digunakan oleh CEO di dalam menjalankan tugas mereka? Biasanya war room akan dibuka apabila sesebuah negara berasa ianya terancam ataupun sedang mengambil satu-satu tindakan yang besar. Dan di dalam war room itu dikumpul segala data, maklumat dan perkembangan-perkembangan terkini berkenaan dengan isu yang mereka sedang tangani itu. Jadi maklumat-maklumat dan data-data ini datang dalam pelbagai bentuk. Ada yang datang di dalam bentuk pengintipan, ada yang datang dalam bentuk analisa dan pelbagai perkara lagi. Dan kesemua ini akan diproses di dalam war room demikian oleh pakar-pakar yang memang mempunyai kefahaman dan juga kemahiran di dalam pelbagai aspek, dan ianya kemudiannya akan disalurkan kepada orang-orang yang dipertanggungjawabkan untuk membuat keputusan, dan keputusan-keputusan akan dibuat selepas itu. Apa yang saya juga jangka ialah di dalam setiap war room mereka akan ada senario-senario tertentu yang dijangka mungkin berlaku, dan sekiranya senario-senario itu berlaku, mereka juga sudah memikirkan apakah tindakan-tindakan yang perlu mereka ambil. Mengapa mereka buat perkara ini? Ini adalah kerana di dalam keadaan kelang kabut, tidak ada masa untuk memikirkan apakah langkah-langkah yang patut diambil, dan di sinilah pentingnya untuk kita merancang lebih ke hadapan tentang strategi yang mahu kita gunakan, langkah-langkah yang mahu kita laksanakan berdasarkan senario-senario yang kita jangka. Dan tentunya senario-senario ini bukannya sedikit, mereka akan menggunakan pelbagai senario kerana tentunya pihak yang mereka sedang berdepan akan melakukan perkara yang sama juga. Jadi masing-masing akan cuba untuk meneka tindakan pihak yang mereka hadapi, dan di dalam keadaan itu masing-masing cuba memikirkan bagaimanakah tindakan-tindakan yang akan memberi kelebihan kepada mereka. Jadi konsep ini sebenarnya sudah digunakan di dalam perniagaan, dalam syarikat-syarikat besar. Biasanya akan ada bilik-bilik perang ataupun war room apabila mereka menghadapi isu-isu penting. Dan saya kira di dalam politik pun digunakan kaedah yang sama. Bila ada pilihan raya, tentunya ada war room yang dibuka oleh parti-parti politik. Cuma yang membezakan di antara satu pihak dengan satu pihak yang lain ialah dari segi kualiti maklumat dan data, dari segi alatan yang mereka gunakan untuk menganalisa maklumat dan data yang mereka ada, apakah senario-senario yang mereka bentuk itu realistik ataupun ianya terhad kepada beberapa senario yang sudah dikira terlalu nyata dan boleh difikirkan oleh orang lain, dan bagaimanakah strategi yang mereka mahu ambil dapat dilaksanakan di lapangan untuk memberikan hasil yang mereka kehendaki. Jadi bagi usahawan dan bagi orang-orang yang menduduki kerusi CEO, kaedah war room ini saya kira boleh digunakan di dalam situasi yang mana perniagaan sedang menghadapi satu isu yang mencabar ataupun mahu melaksanakan satu perkara yang besar. Dan ini akan memberi
kelebihan kepada CEO untuk melihat ke hadapan dan sudah bersedia dengan keputusan-keputusan yang perlu, kerana kita sudah ada senario-senario yang dijangka, kita sudah menetapkan strategi yang hendak kita ambil, kita sudah halusi plan-plan tindakan siapa yang perlu buat apa pada ketika mana, dan apabila ianya perlu diputuskan, CEO hanya boleh memilih pilihan-pilihan yang telah ditetapkan itu. Tentunya ini bukan satu perkara yang sempurna, mungkin akan ada perkara-perkara luar jangka, tetapi dengan adanya war room, dengan adanya maklumat, dengan adanya data, dengan adanya senario, dengan adanya strategi yang telah ditetapkan di peringkat awal, maka keputusan-keputusan luar jangka pun akan lebih senang diambil. Memanglah setiap keputusan ada risikonya tersendiri, tapi ianya boleh dibantu dengan persediaan yang lebih awal. Cuma satu lagi perkara penting yang perlu difikirkan oleh CEO ialah siapa yang mereka nak bawa masuk di dalam war room itu. Ini sebenarnya perlu kepada penelitian, kerana kita mahu orang-orang yang faham, orang-orang yang jujur, orang-orang yang boleh memberi cadangan-cadangan yang baik, bukannya orang-orang yang nak sampaikan kepada kita apa yang kita nak dengar. Itu bahaya. Kalau kita letakkan orang-orang yang hanya suka mengampu kita, suka menceritakan apa yang kita nak percaya, bukan apa yang sebenarnya berlaku, kita mungkin akan membuat keputusan-keputusan yang tidak tepat. Jadi konsep ataupun kaedah war room ini saya kira boleh diteliti dengan lebih halus oleh para CEO, dan mungkin ada ketika dan keadaannya yang mana war room ini boleh digunakan untuk membantu anda di dalam membuat keputusan-keputusan kritikal yang penting untuk memperkukuhkan perniagaan ataupun ketika perniagaan sedang hadapi cabaran. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.